Datuk Yang Dipertua, izinkan saya untuk memulakan penggulungan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Datuk Yang Dipertua, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada 9 orang ahli yang berhormat yang telah pun mengambil bahagian dalam perbahasan titah diraja yang menyentuh tentang peranan Kementerian Perpaduan Negara, iaitu ahli yang berhormat daripada kawasan Beaufort, Pontian, Rasah, Sabak Bernam, Pasir Mas, Ulu Langat, Tampin, Parit dan Baling. Datuk Yang Dipertua, kepada persoalan yang telah pun dibangkitkan oleh Datuk Yang Dipertua, saya pohon izin kalau kepada mana-mana yang berhormat tak ada, saya jawab secara bertulis. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya nak semak Pasir Mas ada ke? Ada, boleh jawab. Rasa sentiasa ada. Thank you Kicin. Pontian insya-Allah kejap lagi masuk. Sabak Bernam. Okey. Ulu Langat. Okey. Parit. Tak ada. Datuk Yang Dipertua, izinkan saya untuk menyentuh sedikit berkaitan dengan perkara yang telah pun dibangkitkan ahli-ahli berhormat yang saya sebutkan nama tadi, yang membangkitkan tentang keluarga Malaysia. Aspirasi keluarga Malaysia, Datuk Yang Dipertua, dapat dilihat selari dan juga bertepatan dengan dasar perpaduan negara yang baru saja dilahirkan oleh Kementerian Perpaduan Negara, yang telah pun dilancarkan pada 15 hari bulan April 2021 yang lalu oleh mantan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang menekankan Datuk Yang Dipertua tentang amalan-amalan nilai-nilai murni di kalangan masyarakat seluruh Malaysia yang ada. Dan selain daripada itu, Datuk Yang Dipertua, dasar perpaduan negara ini juga merupakan dasar payung kepada agenda perpaduan nasional melalui rangka tindakan ataupun blueprint perpaduan nasional yang telah pun dibangunkan oleh kementerian bagi tahun 2021 hingga 2030. Dan ini juga perlu dilihat secara bersama bagi menjelaskan lagi langkah-langkah strategik yang perlu diambil agar ia dapat menghasilkan impak secara langsung kepada rakyat. Datuk Yang Dipertua, Kementerian Perpaduan Negara juga sedang memutamatkan Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia yang bersifat inklusif melalui penghayatan rukun negara dan juga di atas pembinaan sebuah masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Dan melalui Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia yang sedang dibangunkan oleh pihak kementerian ini, Datuk Yang Dipertua, saya ingin memaklumkan kepada ahli yang berhormat, Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia ini mempunyai aspirasi. Satu, memahami konsep perpaduan dalam konteks keluarga Malaysia. Kedua, mewujudkan aspirasi perpaduan yang jelas untuk dicapai dalam tempoh 10 tahun yang akan datang daripada tahun 2021 hingga 2030. Dan yang ketiga, untuk menggariskan anjakan strategi dan juga inisiatif-inisiatif baru yang bersasar, yang komprehensif bagi merealisasikan aspirasi perpaduan yang diharapkan. Dan rangka yang sedang kita bangunkan di bawah Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia ini juga, Datuk Yang Dipertua, akan memacu pelaksanaan strategi dalam usaha untuk mencapai dasar perpaduan negara yang telah pun ditetapkan melalui 3 aspirasi penting, iaitu yang pertama, mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berteraskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara yang saya sebutkan daripada awal tadi, dalam usaha kita untuk membina rakyat yang patriotik dan yang demokratik. Yang kedua, untuk kita membentuk identiti nasional dengan semangat kekitaan, prihatin, inklusif, saling menghormati dan juga bertanggungjawab. Dan yang ketiga ialah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang akan membudayakan perpaduan untuk kita terus mengukuhkan ekosistem perpaduan itu. Datuk Yang Dipertua, penghasilan kesemua dokumen ini akan mengambil kira pelbagai sudut
Saya tahu nanti Batu Kawan akan bangun, akan tanya tentang janda, tentang jurang generasi, tentang taraf ekonomi pendidikan yang meletakkan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara sebagai asas kepada pengukuhan perpaduan itu. Saya juga ingin memaklumkan kepada ahli-ahli yang berhormat, dalam nak memantapkan aspirasi yang saya nyatakan tadi, Kementerian juga sedang memutamatkan pelan NGO Rakan Perpaduan, iaitu Friends of Unity, bagi menyokong pelaksanaan program perpaduan supaya dapat dibudayakan dalam kalangan keluarga Malaysia, bukan saja kepada usaha-usaha yang perlu kita laksanakan secara berasingan dan bersendirian, tetapi juga membawa pihak NGO, swasta dan sebagainya. Dan Datuk Yang Ditua, saya terus kepada perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada kawasan Pontian. Saya nak ucapkan terima kasih lah, walaupun Pontian belum masuk lagi ni, kerana Pontian telah pun membangkitkan tentang peruntukan 2021 Kementerian Perpaduan Negara yang kecil. Memanglah kalau dibanding antara semua kementerian Datuk Yang Ditua, kita adalah kementerian yang paling sikit dapat peruntukan. Tapi pada tahun itu belum ada lagi perancangan-perancangan yang mantap. Dan kita dah selesai perancangan mantap, dan saya haraplah mungkin pihak kerajaan, terutama Kementerian Keuangan, dapat mendengar rayuan yang telah pun diberikan oleh Pontian untuk menambahkan peruntukan kepada kementerian saya supaya kita dapat melaksanakan segala perkara yang telah pun saya sebutkan tadi. Kepada Hulu Langat, Hulu Langat telah membangkitkan 3 perkara, nampaknya tak ada. Saya akan hantar jawapan secara bertulis Datuk Yang Ditua kepada Hulu Langat. Kepada Tampin, terima kasihlah Tampin. Daripada hari itu dulu tiap kali mesti membangkitkan soal berkaitan dengan pengubalan Akta Keharmonian. Lepas ni tanya pula soalan yang lain ya. Ni asyik ni je selalu. Aku dah boleh hafal dah jawapan dia. Amboi. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tampin. Saya ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat Tampin, Perlembagaan Persekutuan Tampin telah pun memperuntukkan semua orang sama di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan sama rata dan adil. Dan diskriminasi terhadap warga negara tidak boleh diamalkan sama sekali dengan atas alasan agama, ras, keturunan, warna kulit, tempat lahir ataupun jantina. Jadi saya juga ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat Tampin, undang-undang sedia ada telah memadai Yang Berhormat kepada sesiapa yang sengaja mencetuskan atau mengeluarkan sebarang kenyataan yang sengaja mahu menggugat perpaduan dan keharmonian rakyat, boleh disiasat dan didakwa kepada akta-akta sedia ada, iaitu yang pertama Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 di bawah Akta 588, iaitu kesalahan penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Kedua di bawah Seksyen 506 Kanun Kesaksian Akta 574, iaitu kesalahan menakutkan secara jenayah. Ketiga di bawah Seksyen 505 Kanun Kesaksian Akta 574 juga, iaitu kesalahan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh mendatangkan khianat awam. Dan seterusnya di bawah Seksyen 504 juga Kanun Kesaksian Akta 574, iaitu kesalahan dengan sengaja mengaitkan dengan niat hendak membangkitkan pecah keamanan. Dan yang terakhir di bawah subsection 4-1 Akta Hasutan 1948, iaitu Akta 15, kesalahan mengasut. Jadi maka kerana itu Yang Berhormat daripada kawasan Tampin, saya ingin memaklumkan bahawa tiada keperluan untuk kerajaan mengubal satu lagi undang-undang baru seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat. Datuk Yang Ditua, seterusnya ahli parlimen dari sila Yang Berhormat. Yang Berhormat, Menteri, saya juga telah dengar perbahasan Yang Berhormat. Saya bangun di Dewan Yang Mulia ini untuk merakamkan ucapan terima kasih di atas pengagihan bantuan makanan mitra yang telah diterima bukan saja oleh saya tetapi ramai daripada ahli-ahli parlimen daripada pihak pembangkang. Dan saya di kesempatan ini ingin menyatakan bahawa Yang Berhormat memang layak menjadi Menteri Perpaduan kerana dapat Pasal Mas tak terima pun dan dapat menjaga keharmonian. Cuma permintaan saya Yang Berhormat, kalau boleh minta juga perkara yang sama diamalkan oleh Yang Berhormat Gombak
yang juga menyebabkan ketidakperpaduan dalam Dewan ini bila baru-baru ini menghalang Yang Berhormat Teluk Intan daripada menjadi pengerusi dalam Dewan. Permintaan saya, Terima kasih. Pujilah sikit KDN. Tambah 200 baku. Dan KDN, kita puji KDN. Kita berterima kasih. Tentulah puji KDN. Saya berterima kasih. Saya telah menyatakan pada hari yang pertama di mana Yang Berhormat KDN telah pun secara terbuka memohon maaf di atas apa yang berlaku semasa kami dalam Kedewan. Dan saya percaya bahawa masalah-masalah yang kita hadapi dapat diselesaikan dengan baik dengan pihak KDN. Terima kasih kepada pihak KDN. Terima kasih kepada Yang Berhormat Jelutong. Lain macam dulu tu. Yang Berhormat Jelutong, thank you very much. Tambahan kotak belakang cerita IPM tepi. Jangan sampai batu kawan dengar. Datuk Yang Ketua, bagi pihak Yang Berhormat Menteri KDN, Yang Berhormat Menteri KDN mengucapkan dan merakamkan penghargaan terima kasih di atas sokongan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih banyak. Dan timbalan Menteri KDN yang ada kat belakang ni. Datuk Yang Ketua, yang akhir sekali. Tiga Banding minit tak ada, izinkan saya menjawab secara bertulis. Baik. Datuk Yang Ketua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan penghargaan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat. Saya faham kerana ada yang tak sempat nak membangkitkan persoalan yang berkaitan dengan kementerian. Tapi apa pun juga pandangan, nasihat, teguran yang akan diberikan oleh Yang Berhormat, bukan saja dalam Dewan ini, dan kalau ada yang lain silalah maklumkan kepada saya. Dan insya-Allah kementerian akan mengambil tindakan Tuan Yang Ketua, untuk boleh bagi laluan sedikit, Menteri? ayah libaran sila. Terima kasih. Datuk Yang Ketua, terima kasih. Menteri pun terima kasih juga. Dalam ucapan saya ada membuat permohonan di kawasan Libaran, iaitu mengenai dengan sekolah wawasan. Jadi saya mohon Menteri untuk menjelaskan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Libaran. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya minta maaf libaran kerana sekolah wawasan ni di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi mungkin agaknya nanti Yang Berhormat bolehlah buat soalan MQT. Datuk Yang Ketua, jadi akhir sekali saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak dan insya-Allah saya bersiap sedia untuk menerima apa juga cadangan, pandangan dan sebagainya. Okey, last rasa. Sila rasa. Terima kasih Datuk Yang Ketua, terima kasih Menteri. Sebab saya tengok ada masa 2 minit lagi. Datuk Yang Ketua, Yang Berhormat Menteri, saya bersetuju dengan Yang Berhormat Jelutong tadi. Saya nampak walaupun kementerian ni kementerian baru setahun setengah, tapi nampak perkembangan yang sangat positif. Jadi saya bersetujulah kalau konsep keluarga Malaysia yang diutarakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita meletakkan Kementerian Perpaduan Negara sebagai kementerian trust untuk menjalankan aktiviti ataupun apa-apa mekanisme yang berkaitan supaya konsep keluarga Malaysia yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi berdasarkan 3 trust supaya dapat disemarakkan ke seluruh negara, yang akhirnya rakyat kita akan dapat kembali supaya sama-sama kita ingat kembali pada rukun negara, perlembagaan, persekutuan dan sebagainya. Sebab kalau kita tak ulang sebut, ramai yang mungkin dia lupa. Dia bukan tak tahu, dia lupa. Jadi saya mohon supaya kementerian ni diperkasakan dan menjadi kementerian trust untuk konsep ini. Sekian, terima kasih Datuk Yang Ketua. Menteri, boleh tak? Satu minit Masa saja ada lagi. sedikit lagi. Saya terima kasih jawapan Yang Menteri tadi. Cuma soalan saya sebenarnya berhubung dengan ucapan Yang Berhormat berkenaan dengan aspirasi kerajaan pada masa kini meraihkan suara anak muda. Dalam konteks kerajaan Malaysia, bagaimana suara anak muda itu diraihkan? Mungkin Kementerian Belia Sukan ataupun Kementerian Yang Berhormat Menteri bertanggungjawab. Terima kasih. Sila. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat rasa mencadangkan supaya bahawa konsep keluarga Malaysia ni KPN sebagai kementerian trust. Saya dah maklumkan tadi rasa terima kasih banyak. Kementerian sedang dalam tindakan untuk membangunkan pelan perpaduan keluarga Malaysia. Dan akan dibentangkan kepada kabinet untuk dipersetujui, dan insya-Allah selepas tu kita akan teruskan yang berteraskan kepada perlembagaan negara dan juga rukun negara. Dan kepada Pak Mas tadi,
perpaduan ni atau bila kita membicarakan soal keluarga Malaysia ni, dia merentasi semua kementerian. Jadi bukan tanggungjawab kepada Kementerian Perpaduan Negara semata-mata. Jadi kepada Kementerian Belia dan Sukan, dalam dasar-dasar yang ada di bawah kementerian juga ada menyebut tentang perpaduan. Contoh dasar sukan negara ada menyentuh kepada soal perpaduan, kerana sukan itu perpaduan. Jadi saya harap Datuk Yang Dipertua, bila kita menyebutkan tentang keluarga Malaysia ni, dia sepatutnya menjadi tanggungjawab kita bersama untuk kita laksanakan demi rakyat Malaysia. Jadi saya ucapkan terima kasih dan saya harap rakan-rakan saya daripada pihak sebelah sana akan Perpaduan. sama menyokong Sikit Padang Serai. Padang Serai masih datang. dijalankan. Okey, Sikit. last. Masa dah habis lah. Sikit tak apa. Speaker, boleh? Datuk Yang Dipertua? Sikit ya. Boleh. Tentang perpaduan. Okey. Terima kasih Menteri. Saya puji Menteri sebab Benji adalah seorang setia daripada pagi sampai petang di Dewan. Contoh yang terbaik. Okey, selain itu juga saya ucapkan terima kasih pada Menteri Dalam Negeri yang sudi apabila kita jumpa dia akan selesaikan apa masalah yang kita hadapi. Terima kasih banyak Menteri. Selain pada itu juga saya sebagai seorang anggota tentera, saya ingin melihat negara kita menghormati setiap agama bangsa. Masing-masingnya agama bangsa mesti dihormati. Tidak boleh sesiapa pun sentuh mana-mana agama dan bangsa. Selain itu, niat kita sebagai anak Malaysia mestilah cintakan negara kita. Itu saja. Terima kasih Menteri. Okey, yang Padang Serai sebut tu dah ada lah semua dalam pelan perpaduan keluarga Malaysia. Macam nampak saya bikin. Terima kasih. Saya bagi pihak yang berhormat Menteri KDN sekali lagi merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Padang Serai di atas ucapan yang pertama itu kepada yang berhormat Menteri KDN. Terima kasih Pak Menak. Datuk Yang Dipertua, maka dengan itu saya tamatkan perbahasan saya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.